habis bab ni. Hari ni habis bab iaitu bab transformasi bab 11. Okey, jadi untuk yang beragama Islam kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Jadi cikgu nak mulakan kelas kita petang ni, boleh ke? Nak dengar suara sikit? Boleh. Okey, jadi untuk kelas kita petang ni cikgu bagi off kamera, tapi respon suara cikgu boleh ke? Nak dengar suara sikit boleh? Boleh. Aziz seorang je, mana yang lain ni? Okey, jadi cikgu harap kamu dalam keadaan bersedia. Okey, jadi hari ini kita akan habiskan tajuk transformasi. Okey, jadi cikgu refresh balik, cikgu recap balik apa yang ada dalam tajuk transformasi. Okey, yang pertama-tama sekali yang kita tengah belajar ni adalah bab 11, transformasi. Transformasi senang cerita dia bermaksud perubahan. Okey. Dalam tajuk ni ada 3 jenis perubahan. Yang pertama adalah translasi. Translasi cara pergerakan dia mesti ada maklumat tentang X dan Y. Mesti ada maklumat tentang tu baru kamu boleh buat translasi. Kalau siapa tak ada maklumat dia punya X tu berapa dan dia punya Y tu berapa, dia tak boleh buat translasi tu. Tu untuk translasi. Tu untuk translasi. Yang kedua, kita belajar pada minggu lepas. Okey, kita belajar minggu lepas. Apa kita belajar pada minggu lepas? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Okay. Apa? Kita belajar apa minggu lepas? Ingat tak? Aziz ingat tak Aziz? Fakrullah ingat tak kita belajar apa pada minggu lepas? Pantulan ke? Pantulan. Ya. Kita belajar tentang pantulan. Kalau translasi dia kena ada maklumat tentang XY. Kalau pantulan, kamu nak buat pantulan, kamu kena ada maklumat tentang paksi pantulan. Paksi pantulan umpama dia punya cermin. Bila kita tahu dia punya cermin, baru kita boleh buat. Itu yang kedua. Yang ketiga yang cikgu nak ajar pada hari ini, dia adalah putaran. Okey, nanti cikgu akan terangkan dekat kamu apa yang kena ada dalam putaran. Sebab apa? Sebab sebelum cikgu nak masuk kepada putaran, cikgu akan pergi dahulu kepada pantulan. Nak pergi ke mana? Kita buat untuk homework. Masing-masing boleh tengok kamu punya homework. Cikgu ada send dah dalam grup. Okey, jadi bila cikgu hantar worksheet ni, cikgu harap kamu semua print lah. Okey, jadi ini adalah homework kita. Homework kita dekat soalan ni adalah memfokuskan pemahaman kamu tentang pantulan. Okey, nombor 5. Dekat nombor 5 ni, cikgu nak terang. Cikgu dah ajar dah hari tu. Cikgu nak terang dekat kamu. 5. Huraikan pantulan yang memetakkan objek kepada imej berikut. Okey, jadi kita nak pergi dulu kepada pantulan tau. Tengok kepada pantulan. Okey, cikgu akan terangkan dekat kamu pantulan. Sekarang ni fokus kita adalah pada paksi. Ataupun siapa ambil dalam bahasa English kita panggil exist.
Okey, jadi sekarang kita ada paksi Y dan kita ada paksi X. Ini paksi Y kita. Ini paksi Y kita, ini paksi X kita. Okey, jadi sekarang ini cikgu letak 1, 2, 3, 4. Ini untuk maklumat pada paksi X kan. Kosong, -1, -2, -3, -4. Dekat sini cikgu tutup untuk paksi pantulan X cikgu. Silap, paksi X cikgu. Kemudian paksi Y makin ke atas semakin tinggi. 1, 2, 3. Okey, ke bawah negatif. -1, -2, -3. Ini paksi Y kita. Sekarang ni apa yang cikgu nak ajar kamu? Kita nak belajar cara paksi pantulan. Iaitu kalau kamu tak faham paksi pantulan tu apa, kita nak belajar macam mana nak bagi tahu kedudukan cermin tu. Macam mana kita nak tunjuk cermin tu dekat mana bila dia dalam keadaan graf. Jadi bila dia dalam keadaan graf, maksudnya dia kena dalam bentuk koordinat. Ini cikgu dah ajar, cuba cikgu recap balik. Okey, bila ada koordinat sama ada di dalam keadaan X ataupun Y. Sebagai contoh, kita ada satu paksi warna biru. Paksi warna biru kita tengok. Yang pertama-tama sekali, paksi warna biru dia lalu dekat paksi Y ke paksi X? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Garisan warna biru tu dia lalu dekat paksi Y ke paksi X? Y. Okey. Jadi bila dia lalu, dia potong dekat paksi Y. Ini Y kita, dia potong dekat paksi Y. Jadi kita terus buat nama dia Y sama dengan. Y nak sama dengan apa? Kita tengok pula nombor dia. Dia lalu dekat nombor mana? Okey, dia lalu dekat nombor mana? Cikgu nak dengar suara sikit. Dia lalu dekat nombor mana? Wow. 2. Jadi yang warna biru tu nama dia Y sama dengan 2. Habis dekat situ. Okey, kalau X macam mana? Kalau X masing-masing boleh tengok dekat warna hijau. Okey, warna hijau ni dia turun. Dia lalu dekat paksi X. Dia lalu dekat paksi X. Ini kan paksi X kita. Jadi bila dia lalu dekat paksi X, kita boleh terus buat X sama dengan. X sama dengan apa? Kita tengok pula nombor tempat dia lalu pada paksi X tu. Okey, sekarang ni nombor berapa semua? Nombor berapa? -3. Ya, -3. Jadi inilah, ini adalah nilai paksi. Bila kita nak cakap dalam periksa, kita kena sebut. Kita kena tahu apa maksud paksi pantulan X sama dengan -3, paksi pantulan Y sama dengan 2. Kita kena pandai benda ni. Kita kena pandai nak membezakan di mana dia punya cermin. Okey. Jadi sekarang cikgu akan pergi dekat soalan yang diberikan. Kita pergi dahulu kepada soalan A. Masing-masing boleh tengok kepada soalan A. Ada yang kata cikgu dah tunjuk. Tak apa, cikgu tunjuk lagi sekali. Okey, sekarang objektif kita, tujuan kita nak jawab soalan ni apa? Kita nak tahu dia punya kedudukan paksi pantulan. Paksi pantulan. Okey, jadi tengok dekat depan, cikgu akan tunjukkan macam mana nak cari dia punya paksi pantulan. Yang pertama kita tengok dia punya objek dan image. Kita tengok objek dekat mana, kita tengok image dekat mana. Okey, ini adalah objek kita A. Okey, ini adalah image kita A, koma atas tu A apostrophe. Okey, jadi ingat formula yang cikgu bagi.
daripada objek nak kepada image, kita kira ambil satu bucu yang sama. Okey, ni bucu yang sama. Kita kira dia 1, 2, 3, 4. Jadi jarak objek ke image adalah 4 unit. Okey, jadi kita nak cari dia punya paksi pantulan macam mana? Kita dah dapat 4 tu. Kita buat 4 bahagi dengan 2. Bila 4 bahagi dengan 2, kita dapat 2. Apa maksud 2 dekat sini? Maksud 2 dekat sini, objek pergi kepada paksi, mesti 2 unit, dan image pergi kepada paksi, cikgu silap. Okey, image pergi kepada paksi mesti 2 unit juga. Itulah yang dimaksudkan dengan 2 ni. Jadi tengok ni. Objek pergi kepada paksi 1, 2. Dia jumpa dekat sini. Image pula pergi kepada paksi 1, 2. Dia jumpa dekat sini. Jadi inilah tempat dia punya tempat dia bertemu. Jadi bila kita dah dapat kat situ, kita buat satu garis lurus. Okey, jadi warna merah tu adalah dia punya cermin, kedudukan cermin. Jadi warna merah ni kita tengok, warna merah ni dia potong dekat paksi X ke paksi Y? Paksi X ke paksi Y? Okey, paksi X. Sebab apa? Ini X. Dia potong dekat paksi X kita. Jadi bila dia potong, kita buat X sama dengan apa? Kita tengok pula dekat nombor berapa tempat dia potong. -1. Jadi cara kita huraikan dia adalah kita kena bagi tahu. Okey, kita kena bagi tahu pantulan pada paksi X sama dengan -1. Ini maksud dia. Ya, ini cara kita huraikan. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey ke? Boleh faham ke semua? Okey. Seorang je, yang lain cikgu nak dengar suara sikit. Boleh faham ke? Boleh. Okey, habis soalan dekat depan ni. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan soalan yang seterusnya, iaitu soalan B. Kita akan pergi kepada soalan B. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan soalan B. Lepas ni kamu kena jawab satu lagi soalan. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Okey. Antara jarak objek pergi kepada image. Oh, cikgu tak nampak lah. Ini adalah dia punya objek. Ini adalah dia punya objek. Ini adalah dia punya image. Okey. Jadi sekarang masing-masing cikgu tunjuk. Ini objek dia. Ini adalah image dia. Okey, sekarang ambil mana tempat dia bertembung. Okey, tempat dia bertembung dia dah bagi tahu dah. Mana dia punya bertembung? Dekat sini. Bila ada bucu dia bertembung pada tempat yang sama, kita boleh terus ambil sebagai dia punya paksi pantulan. Jadi kalau kamu nak kira juga boleh, kita ambil bucu yang warna hijau ni. Okey, bucu yang warna hijau ni kita kira 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak. Jadi kita kena selang berapa kotak? Kita kena selang 1 kotak, 2 kotak. 4 tadi kan bahagi dengan 2. 1 kotak, 2 kotak. Jadi kita selang dia dekat situ. Jadi tempat pertembungan dia, paksi pantulan dia adalah berada pada garisan warna biru. Okey, sekarang cikgu nak tanya kamu. Cikgu nak soal kamu. Paksi pantulan dekat warna biru tu dia potong dekat Y ke X?
Y. Y. Okey, pandai. Dia potong dekat Y. Sekarang bila Y, dia potong dekat Y, dia potong dekat nombor berapa? 3. 3. Jadi dekat sini nama paksi pantulan dia adalah Y sama dengan 3. Jadi kita boleh cakap macam mana? Kita boleh cakap pantulan pada paksi Y sama dengan 3. Jadi ini cara dia. Inilah cara dia. Pantulan pada paksi Y sama dengan 3. Jelas ke? 2 contoh cikgu bagi tadi. Boleh faham? Jelas. Okey. Ini contoh pertama cikgu dah tunjuk bila keadaan dia dalam X. Contoh yang kedua cikgu tunjuk bila keadaan dia dalam Y. Sekarang cikgu nak kamu cuba jawab satu soalan. Cikgu nak kamu cuba jawab satu soalan. Okey. Jadi masing-masing kita pergi kepada soalan yang cikgu nak bagi. Kita pergi kepada soalan yang cikgu nak bagi. Sebab ada yang tak print kan. Okey. Jadi sekarang cikgu ada satu titik. Ini adalah titik A cikgu. Cikgu ada satu titik. Nampak tak A cikgu tu? Nampak. Nampak okey. Lepas tu cikgu ada satu lagi titik. Ini adalah objek cikgu. Ini adalah image cikgu. Sekarang ni cikgu nak kamu cuba buat. Berapakah koordinat nama paksi pantulan bagi A untuk objek pergi kepada image. Bagi tahu cikgu pantulan pada paksi apa? Y ke X? Okey, cuba buat. Ni tahu ni tahu A ni A objek, A image. Okey, bagus. Pandai. Okey, cuba buat. Afif dapat buat tak Afif? Afif dapat buat Dapat tak je. Afif? Dapat. Dapat. Okey. Cikgu bagi masa 1 minit sahaja. Cikgu bagi masa 1 minit sahaja. Okey, dah siap hantar kat cikgu Okey, pandai. Korang dah hantar. Tak pun tulis je. Tulis je lepas tu bagi tahu cikgu. Paksi dia pada pantulan apa? X ke Y? Cikgu nak kamu nampak tu je. Dorani, paksi dia dekat mana Dorani? Okey, bagus, pandai. Okey, kena bagi tahu. Kena bagi tahu X tu sama dengan berapa? Dorani ada tak ke tu kat sana Dorani? Okey, Zarif ada ke Zarif? Ada. Ada. Zarif, jom jawab dengan cikgu boleh Zarif? Zarif jawab dengan cikgu boleh? Kita jawab sama-sama. Boleh. Okey. Okey, sekarang ni cikgu nak cari paksi pantulan. Paksi pantulan antara A
pergi kepada A image. A objek pergi kepada A image. Sekarang kita kira kotak dia. Berapa kotak daripada A objek pergi kepada A image, Zarif? 2 Ada berapa? kotak. Ada berapa? 2. Okey, ada 2 kotak. Okey, pandai. Okey, jadi 2 kotak. Macam mana Zarif kira? Tengok kat depan semua. 1 kotak, 2 kotak. Okey, jadi daripada 2 kotak ni kita nak buat apa, Zarif? Buat lines. Okey, dia buat line. Kat mana? 2 ni kena bahagi dengan berapa, Zarif? Bagi dengan 2. Ya, 2 bahagi 2. 2 bahagi 2 dapat berapa? 1. 1. Maksudnya daripada objek tangkah 1 kotak, daripada image langkah 1 kotak. Daripada situ cikgu dapat dia punya garisan. Okey, Zarif, kalau dekat garisan ni dia potong dekat X ke dia potong dekat Y? Potong dekat X. Pandai, dia potong dekat X. Jadi bila dia potong dekat X, kita cakap X. Okey, dia potong dekat nombor berapa? 3. Ya, jadi dekat sini X sama dengan 3. Jadi jawapannya apa? Jawapannya adalah pantulan pada paksi. Paksi ni maksudnya cermin. Paksi ni maksudnya cermin. Pantulan pada paksi kita tulis X sama dengan 3. Bagus. Jelas ke semua? Zarif okey, Zarif? Okey. Okey, jadi semua orang cikgu harap okey juga pandai. Okey, jadi dekat sini cikgu ajar sebab apa? Sebab ramai orang tahu cara nak buat pantulan. Masalah dia timbul bila dia tak tahu dekat mana cermin tu. Okey, habis dekat sini. Okey, jadi sekarang kita pergi kepada soalan di bawah ni. Cikgu akan buat soalan 6 dan kamu akan rujuk apa yang cikgu dah buat tadi untuk buat soalan nombor 7. Boleh ke semua? Cikgu nak dengar suara sikit, boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, seorang je boleh. Yang lain cikgu nak dengar suara, boleh ke? Boleh. Okey. Okey, jadi kita pergi kepada soalan nombor 6. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 6. Tengok betul-betul. Lepas cikgu buat satu soalan, cikgu padam. Lepas cikgu buat satu soalan, cikgu padam. Kenapa? Sebab nanti nampak serabut. Kalau tak nak cikgu padam, tengok betul-betul. Okey, kita pergi dahulu kepada soalan A. A ni adalah dia punya objek. Mana A kita? A kita jatuh dekat sini. Ini adalah A kita. Tu A kita. Kemudian garis pantulan. Okey, kita kena faham satu benda. Kalau dia cakap paksi X, bila dia tak ada bagi tahu X tu sama dengan berapa, mana paksi X kita? Paksi X kita adalah 1 paksi X. Ni ini paksi X kita. Itu paksi X kita. Okey, kemudian nak cari image dia. Kita kira berapa kotak dia langkah. satu kotak, tengok tahu, 1 kotak, 2 kotak. Jadi nak dapatkan image dia langkah 2 kotak juga. 1 kotak, 2 kotak. Jadi image dia berada dekat mana? Dia berada dekat sini. Ini adalah kedudukan image. Jadi dia nak cari koordinat. Koordinat kita tengok belah bawah dia adalah 1. 1, Y dia 2. 1,2. Boleh faham ke semua? Jelas? Okey. Cikgu pergi pula kepada titik B. Hari tu cikgu terang dah ni. Cumanya cikgu terang laju. Okey. Jadi B dekat mana? Okey. B dia jatuh dekat sini. Inilah B dia. Tengok pen warna biru pula.
Okey, B dia jatuh dekat situ. Kemudian garis pantulan dia jatuh dekat mana? Paksi Y. Mana satu paksi Y? Ni yang tegak ni cikgu buat paksi Y. Sekarang daripada objek B pergi kepada paksi, kita kira 1, 2, 3, 4. 4. Jadi daripada paksi nak pergi kepada image 4 juga. 1, 2, 3, 4. Jadi ini adalah image bagi B. Ini adalah B image. Jadi kita baca dia punya koordinat. X dia 4. Kita buat 4, Y dia adalah 2. 4,2. Okey. Habis bahagian B, kita pergi kepada C. Masing-masing boleh tengok kepada C pula. C ni yang cikgu pekatkan yang warna hijau. C ni yang cikgu pekatkan yang warna hijau. Sekarang yang warna hijau masing-masing boleh tengok di hadapan. Yang warna hijau mana garis pantulan dia? Dia mention PQ. Cari ini P, ini Q. Jadi sekarang daripada maklumat tu kita langkah satu kotak, satu. Jadi nak dapat dia punya image, langkah lagi satu kotak. Jadi inilah kedudukan C image. Oh, X dia mana? Kita tengok pada paksi X. X dia jatuh pada negatif 2. Y dia jatuh dekat mana? Y dia jatuh pada negatif 4. Okey, jelas ke semua yang cikgu buat A, B, C? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Jadi sekarang daripada soalan A, B, C yang cikgu dah terang, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan D dengan E. Cuba bagi tahu cikgu apakah koordinat untuk image D dan E. Okey, cuba buat. D dan E. Okey, cuba buat cikgu tunggu dekat WhatsApp. Bagi koordinat. Okey, bagus. Dah ada yang dah jawab dah. Jawab dua-dua jawab D dan E. Bagi tahu cikgu. D untuk image apa koordinat dia? E untuk image apa koordinat dia? Semua orang kena cuba buat tau. Semua orang kena cuba buat. Jadi bila cikgu cakap koordinat, dia mesti dalam keadaan X, Y. Okey. Cikgu tunggu. Cikgu bagi masa 3 minit. Cikgu bagi masa 3 minit. Jadi masing-masing boleh cuba buat. Okey, bagus. Dah dia dah hantar lagi. Bagus. Cikgu tunggu lagi. Okey. Cuba buat lagi. Cikgu tunggu Kita pergi kepada D dan E. Okey, 1 minit lagi cikgu bagi peluang untuk soalan D dan soalan E. Cuba selesaikan.
Erina dapat buat ke D dan E? Okey, bagus. Seperti ada hantar. Erina dapat buat ke D dan E? Kamu semua ada ke kat sini ni? Cikgu risau kata. Okey, Wafiuddin dapat buat tak D dan E? Boleh. Lihat. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok macam mana cikgu selesaikan soalan D dan E. Okey, kita pergi kepada soalan D dan E. Okey, untuk soalan D ini adalah image dia. Paksi pantulan dia mana? Okey, dia cakap paksi pantulan pada X sama dengan 2. X sama dengan 2 tu dekat mana? Ini X kita, ini 2 kita. Ini 2 kita Ini paksi X kita. Ini 2. Jadi ada satu garisan dekat situ. Cikgu buat garisan dia sikit je. Okey. Jadi dekat sini daripada soalan yang cikgu tunjuk ni, nak pergi kepada dia punya image 1, 2, 3. Ada 3. Jadi langkah 3 juga. 1, 2, 3. Oh, dia jatuh dekat sini. Ini adalah D untuk image. Jadi X dia apa? X dia adalah negatif 1. Y dia apa? Y dia adalah negatif 3. Jadi inilah D kita. Itu adalah D kita. Semoga menjawab. Okey. Okey, jadi cikgu masih tunggu lagi kepada soalan E. Kalau tak dapat, tak apa. Cikgu tunjuk dekat depan. Masing-masing boleh tengok kepada soalan E. Sebelum tu cikgu akan ambil gambar. Cikgu nak ambil gambar. Cikgu nak bagi kamu semua jadi ni sebagai rujukan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di grup WhatsApp lepas ni. Okey, jadi kita pergi kepada soalan E. E cikgu padam sebab dah nampak serabut dah. Okey, kita pergi kepada E. Image objek untuk E ni. Ni adalah objek untuk E. Paksi pantulan dia adalah Y sama dengan negatif 1. Mana Y? Ini Y. Mana negatif 1? Ini negatif 1. Buat satu garisan. Lepas kita dah buat satu garisan, dia langkah berapa? 1, 2. Ada 2 kotak. Kemudian nak dapat dia punya image. 1, 2. Ada 2 kotak juga. Jadi inilah dia punya E untuk image. Cara baca koordinat kena tahu. Okey, X dia 2. Jadi kita letak 2. Y dia negatif 3. Jadi kita letak negatif 3. Jelas ke semua? Boleh faham? Hello, ada orang tak? Jelas ke Boleh. untuk E? Jelas. Okey. Habis untuk E. Okey. Habis untuk E, cikgu pergi pula kepada soalan yang seterusnya. Okey, cikgu nak semua orang cuba buat soalan nombor 7. Cuba buat soalan nombor 7, bagi tahu kat mana koordinat bagi setiap objek. Cikgu bagi masa. Lama tau cikgu bagi masa? Cikgu bagi masa 5 minit. Cuba selesaikan soalan ni. Soalan yang cikgu dah tunjuk dekat depan ni. Okey, kejap Okey, semua cuba selesaikan soalan yang cikgu dah tunjuk dekat depan. Okey, cuba buat. Cikgu tunggu. Cikgu hantar yang contoh cikgu buat tadi dekat dalam WhatsApp. An Alisara dapat buat ke? Tengah buat. Tengah buat. Okey. Wafiuddin buat tahu ni tahu Wafiuddin. Boleh Wafiuddin? Boleh.
Okey, cikgu bagi masa 5 minit. Semua orang cuba jawab tau. Okey, cuba jawab. Lepas tu dah siap, hantar dekat cikgu. Siapa-siapa ada Cikgu. soalan. Ya. Dia sama je kan macam tadi kan? Apa? Sama je. Start dia sama je macam tadi. Cuma dia tukar image dengan objek lah kan? Betul. Sama je. Okay, cuba buat tau cuba buat. Cikgu tak tahu tau kamu buat apa kat sana tau. Tapi cikgu kat sini cikgu ajar je. Cikgu ajar. Kamu boleh tengok cikgu mengajar. Okey. Bagus. Erina dah siap. Terus. Okey, bagus. Okey, cikgu tunggu lagi. Okey, bagus. Okey, pandai. Dah ada dah. Okey. ABC dulu. Jawab je D dengan E terus. Cikgu tunggu. Cikgu tunggu masing-masing cuba jawab tau. Afif dah siap dah Afif? Dah cikgu. Okey. Bagus. Cikgu Hanif. Hanif dah siap ke Hanif? Okey, bagus. Okey, 2 minit lagi. Cikgu bagi masa 2 minit lagi. Habis penerangan ni, habis dah pantulan tau. Lepas ni cikgu nak pergi kepada putaran. Okey. Habis sudah masa yang diberikan. Habis dah. Portia dapat jawab tak tu Portia? Dapat cikgu. Dapat. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Yang tengah buat, boleh teruskan buat. Yang tak faham, boleh rujuk balik apa yang cikgu terang. Ni dah habis dah. Ni soalan terakhir untuk pantulan. Okey, jadi yang pertama sekali kita pergi jawab kepada A. Ini A kita. Ini adalah A kita.
paksi X. Okey, paksi X berada di sini. Ni kan paksi X. Jadi kamu kena ingat, jarak dia nak dapatkan image kalau 1, 2. Kak dia selang 2. Maksudnya selang lagi 2 untuk dapatkan dia punya objek. 1, 2. Jadi inilah dia punya objek. Kenapa objek? Sebab soalan ni bercakap tentang objek. Jadi sekarang kita punya A untuk objek berada di situ. Koordinat mesti ditulis dalam X, Y. X kita tengok ke atas ada 4. 4, Y kita tengok dekat sini negatif 2. 4, -2. Habis untuk A. Habis untuk A. Okey, kemudian cikgu pergi. Ada soalan ke? Ada soalan ke? Ada soalan, kalau malu-malu nak tanya boleh WhatsApp cikgu. Okey, kemudian cikgu pergi kepada B. Masing-masing boleh tengok kepada B. B ni dekat mana? Okey, ini B kita. Ini adalah B image. Kemudian pantulan dia punya cermin dekat mana? Dia cakap dia ada dekat paksi Y. Jadi dekat sini ni paksi Y kita. Jadi nak dapatkan kita punya objek, kita kira. Nak pergi kepada paksi tu berapa kotak? Okey, jadi kita kira 1. Okey, 1, 2, 3. Oh, ada 3 kotak. Jadi nak pergi seterusnya kepada sana, kita kira lagi 3 kotak. 1, 2, 3. Okey, inilah dia punya objek. Nak dapat dia punya koordinat, baca X dia dulu. X dia negatif 3. Kemudian baca Y dia. Y dia negatif 2. Itu untuk B. Habis dekat situ, kemudian cikgu pergi pula kepada C. Cikgu pergi kepada C, tengok betul-betul. Okey, ini adalah C cikgu. Kemudian mana cermin kita? Ini cermin kita, P pergi kepada Q. Kira kotak untuk pergi ke cermin. Okey, kita kira 1 kotak, 2 kotak, separuh. Maksudnya 2 kotak separuh. Jadi kita nak mulakan dengan apa? Kita mulakan dengan separuh. Lepas tu dia selang berapa? 1 kotak, 2 kotak. Jadi dekat sinilah kita punya objek bagi C. Jadi objek bagi C, koordinat dia apa? X kita 3. Kita buat 3, Y kita 2. 3,2. Habis untuk C. Okey, kemudian cikgu pergi kepada D. Cikgu buat slow-slow tau. Tengok betul-betul tau. Okey, mana D kita? Cikgu cari dulu mana D kita. Oh, ini D kita. Inilah D kita. Kemudian cikgu cari pula dia punya cermin. X. X tu dekat mana? Ini X kita. Negatif 2 tu dekat mana? Ini negatif 2. Jadi nak buat macam mana? Gariskan pada negatif 2. Kemudian kita kira berapa kotak. 1 kotak. 1 kotak. 2 kotak. Dia pergi kepada cermin. Objek dia kena macam mana? Buat 2 kotak juga. 1 kotak, 2 kotak. Dia jatuh dekat sini. Jadi X dia apa? X dia kita tengok dekat bawah, X dia kosong. Jadi X dia adalah kosong. Y dia jatuh pada 2. Jadi 0,2. Okey. Jadi habis untuk D. Cikgu buat slow-slow tau. Okey, kemudian semua cikgu akan pergi kepada soalan yang terakhir. Untuk pantulan, cikgu pergi kepada E. Okey, mana E kita? Ini E kita. Ini adalah E untuk image. Mana pantulan dia? Y sama dengan 1. Mana Y? Yang tegak ni Y. 1 dia dekat mana? Ini 1. Jadi nak buat apa? Buat satu garis yang potong dekat 1 tu. Jadi nak dapatkan dia punya objek, kita kira kotak dia. 1 kotak, 2 kotak. Nak objek dia. Jadi kena selang 2 kotak juga. 1 kotak, 2 kotak.
Jadi inilah kedudukan dia punya objek bagi E. X dia apa? X dia jatuh dekat 3, Y dia jatuh dekat mana? Jatuh dekat -1. Inilah jawapan untuk soalan yang cikgu tunjuk tadi, iaitu soalan 7. Jelas ke semua? Nak dengar suara sikit? Boleh faham ke? Boleh. Okey, Boleh. Kai. Kai boleh faham ke Kai? Kai Zoran. Okey, Zik boleh. Portia, semuanya jelas ke pada pantulan? Okey, An Alisara, jelas ke An Alisara semuanya pada pantulan? Jelas. Okey. Hanif jelas ke cara cikgu cari A sampai E, boleh faham? Boleh cikgu. Okey, baik. Afif boleh faham ke semua A sampai E ni Afif? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Cikgu nak tanya, Durani boleh faham ke A sampai E tu Durani? Faham. Okey, bagus. Habis dah tahu semua. Cikgu nak tutup dah buku. Cikgu tutup buku tentang pantulan. Cikgu tutup buku tentang pantulan. Jadi, benda yang paling penting dalam pantulan bukannya apa-apa pun. Kamu kena tahu kedudukan dia punya cermin. Jadi sekarang cikgu ada 1 jam lagi untuk terangkan tentang putaran. Apa yang nak kena ada pada putaran? Putaran ni kamu kena fokus. Cikgu tak tahu kamu buat apa. Tapi kamu fokus setengah jam awal. Kamu fokus sejam terakhir ni. Pertama, putaran dia kena ada arah. Arah dia ada 2. Arah untuk putaran ada 2. Yang pertama, ikut jam. Maksudnya dia pusing macam ni, ikut jam. Yang kedua, lawan jam. Ni salin nota. Okey, macam tu lawan jam. Arah. Yang kedua, putaran kalau kita tengok jam. Dalam jam kita, dia ada pusat putaran. Dia kena ada pusat putaran. Maksudnya kita kena nampak pusat tu dekat mana. Pusat ni maksudnya center point dia. Okey, yang ketiga dia kena ada darjah putaran. Darjah putaran. Kenapa cikgu banyak terangkan translasi pantulan? Kalau translasi dengan pantulan kamu tak dapat, maksudnya putaran kemungkinan kamu lagi tak dapat kalau kamu tak fokus. Jadi putaran ada, kalau translasi ada 1 benda je, kalau pantulan ada 1 benda je, sekarang putaran ada 3 benda. Jadi cikgu ajar tengok betul-betul. Okey, cikgu akan ajar perlahan-lahan supaya kamu boleh catch up. Buka balik kita punya soalan putaran. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Yang pertama sekali kita nak kenal adakah ini putaran ataupun bukan. Okey, jadi cikgu akan tunjuk dekat kamu perbezaan ketiga-tiga ni. Okey, kalau cikgu cakap translasi. Objek dia macam ni, maksudnya dia bergeraklah ke mana-mana pun, objek dia akan jadi macam ni juga. Dia adalah dikira sebagai bentuk yang sama. Okey, kalau pantulan bentuk dia, kamu nak nampak pantulan dia macam ni. Dia dalam keadaan macam ni. Dia duduk berhadapan. Translasi mesti bentuk sama. Dia tak boleh berubah. Kedudukan bentuk dia sama. Kedudukan sama. Bentuk ni kalau kamu tak nampak, okey cikgu buang. Kedudukan yang sama. Itu untuk translasi.
Itu untuk translasi. Kemudian untuk pantulan, kedudukan dia macam mana? Kedudukan dia sentiasa berhadapan. Okey, berhadapan. Putaran ni macam mana? Kedudukan dia mesti berpusing. Macam mana berpusing? Masing-masing boleh tengok dekat sini. Cikgu bagi satu contoh biar kamu nampak macam mana dia berpusing. Okey, inilah macam inilah di dalam keadaan berpusing. Dia berpusing. Dia mesti dalam keadaan berpusing. Okey. Jadi kalau kita tengok kepada soalan yang pertama ni, kita bayangkan bentuk pusingan dia. Daripada sini kita nampak dia berpusing. Kita anggap putaran ni senang je. Kita anggap putaran ni senang. Apa maksud senang? Kita anggap jam. Ini adalah titik tengah bagi jam. Ini jarum jam. Ini adalah arah dia. Ini adalah sudut dia. Ada tiga benda. Jadi kita tengok dekat sini, nampak dia berpusing macam tu. Nampak dia berpusing macam tu. Bila kamu nampak dia berpusing, baru dia dikira sebagai putaran. Okey. Sekarang soalan A. Cikgu nak kamu tengok macam mana cikgu tentukan dia putaran ataupun tak. Okey, yang pertama putaran mesti ada jarum. Dekat sini cikgu akan tunjukkan macam mana putaran tu. Okey, jadi tengok dekat depan. Ini adalah objek kita. Ini adalah image kita. Cari jarum dia dulu. Jarum dia kalau kamu nak cari, tengok dekat depan cikgu ajar. Jarum dia yang pertama-tama sekali, hubungan antara jarum mesti bucu yang sama. Macam mana? Contoh, kalau cikgu buat bucu ni, maksudnya dia jatuh dekat bucu ni juga. Jadi jarum tu jangan pula kamu buat macam ni, salah. Jarum dia bukan macam tu. Jarum dekat sini sama ada dia 90 darjah ataupun dia 180 darjah saja. Jadi inilah jarum dia. Ini adalah jarum. Jarum dia. Mana pusat dia? Pusat dia berada di tengah ni. Jadi arah dia berpusing mana? Arah dia berpusing adalah ini adalah arah dia. Jadi dekat sini ini dikira sebagai putaran. Kenapa dia dikira sebagai putaran? Yang pertama sekali kita nampak bentuk dia seolah-olah berpusing. Berpusing. Kita gerakkan dia. Okey. Yang kedua kita nampak dia jarum dia ada. Yang ketiga pusat ada. Dan yang terakhir arah ada. Okey. Jadi senang je macam mana kita nak nampak putaran. Kalau kamu tak nak faham yang lain tak perlu, cikgu nak kenal dulu. Kamu nampak bentuk tu seolah-olah berpusing, baru dikira sebagai putaran. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh faham ke? Nak dengar suara sikit? Boleh. Boleh. Boleh, cikgu. Okey. Okey, jadi kita pergi kepada soalan B. Nampak macam putaran tak dekat sini? Rasa-rasa soalan Tak. B ni putaran tak? Ya. Ya ke? Tak. Soalan B tu dikira sebagai bukan putaran. Soalan B dikira sebagai bukan putaran. Okey. Jadi kita dah kenal dah sama ada dia putaran ataupun tak. Cikgu nak masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan tunjukkan. Cikgu akan tunjukkan macam mana kita nak cari putaran. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan tunjuk. Jangan risau. Cikgu akan tunjuk. Okey.
Jadi kita pergi kepada worksheet kita. Kita pergi kepada worksheet kita. Okey. Dekat sini kita nak tentukan. Kita nak tentukan mana satu image bagi putaran kita. Tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Jawapan dia antara A, B, C, D je. Okey. Tengok betul-betul. Okey. Yang pertama. Ini dia yang pertama kita. Yang kedua. Okey. Ini yang kedua kita. Okay, cikgu keluarkan. Tengok Okay, ini dia buat semua arah jam, lawat arah jam ke tak. Okey. Jadi kita tengok betul-betul Yang ni cikgu akan tunjukkan tau. Okey. Jadi masing-masing tengok di hadapan. Yang pertama sekali cikgu nak betulkan sikit dia punya soalan. Yang pertama sekali dia ada terlupa, dia ada tertinggal. Dia mengikut jam. Dia ikut jam. Ikut jam. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok. Cara nak tengok dia adalah yang pertama sekali ini adalah dia punya objek. Kita tahu dulu dekat mana objek dia. Itu yang pertama. Nota daripada cikgu tahu objek tu dekat mana. Yang kedua adalah kita buat apa? Kita kena tahu dekat mana dia punya pusat. Pusat dia dekat sini dia dah bagi tahu pada titik O. Ini adalah dia punya O dia. Ini adalah pusat dia. Okey, dekat situ. Kemudian yang ketiga. Buat dia punya jarum. Macam mana nak buat dia punya jarum? Bagi nampak satu bucu. Cari bucu. Bucu dekat sini yang paling dekat dekat sini cikgu ambil dekat sini adalah bucu yang warna merah ni. Okey. Bucu yang warna merah ni. Lepas cikgu dah dapat bucu untuk objek, cikgu dah dapat bucu pergi ke objek, cikgu sambung pergi dekat dia punya pusat. Salin tau. Okey. Jadi cikgu ambil bucu dekat objek, cikgu sambung dekat pusat dia. Habis dekat situ. Okey, kemudian arah dia. Lepas kita dah dapat dia punya jarum, kita tengok dia punya arah. Arah dia dekat sini adalah ikut jam. Kalau dia ikut jam, dia pusing macam ni. Kalau dia lawan jam, dia pusing macam ni. Jadi sekarang cikgu buat dia ikut jam. Arah dekat sini cikgu buat dia ikut jam. Okey. Kemudian nombor 5, sudut. Sudut dia 180 darjah. Okey. Ambil protractor kamu, pergi kepada protractor kamu, kita buka. Cara nak guna protractor. Ini adalah dia punya center. Jadi center ni letak pada pusat. Okey. Jadi dekat sini cikgu ambil. Cikgu keluarkan lagi satu. Cikgu letakkan pada pusat. Okey. Itu adalah pusat kita. Okey, habis. Okey. Kemudian cikgu buat apa? Cikgu nak kira 180 darjah. Jadi kita nak kena kira, kita tengok. Kita mula dekat bucu ni. Kita pusingkan protractor kita. Maksudnya kita pusing dekat situ. Okey, itu tempat dia berpusing. Okey, kalau tak nampak, cikgu zoom. Ini kita kira ni kosong. Ini adalah dia punya kosong darjah. 10 darjah. 20 darjah. Mana 180? Sampai dia lengkap satu pusingan dekat sini, barulah dia dapat 180 darjah. Itu cara pakai protractor. Okey. Jadi dekat sini bucu ni cikgu dah nampak dah.
bucu ni dia sama. Dia ada hubungan dia. 180 ni dekat bawah. Jadi kita gariskan jarum kita daripada pusat pergi pula kepada image kita. Jadi dekat sini tempat yang sama ni, yang warna merah cikgu buat ni, dia sama dengan sini. Jadi jawapan untuk soalan nombor 1 adalah B. Boleh faham ke semua? Jelas ke cikgu tunjuk kat depan? Alamak, boleh. Okey. Okey, baik. Cikgu ambil gambar juga yang ni. Cikgu ambil gambar juga yang ni. Cikgu send dalam grup. Kita cuba buat 2 soalan. Kita cuba buat 2 soalan dekat bawah. Cikgu akan tunjukkan. Cuba buat dahulu. Okey, sekarang masing-masing boleh tengok telefon. Okey, kita buat soalan B. Cuba buat soalan B. Sebab ramai yang tak print, jadi cikgu keluarkan. Cuba buat soalan B. Rujuk yang cikgu buat tadi. Rujuk yang cikgu buat tadi, cikgu send dekat WhatsApp. Okey, cuba buat. Cikgu tunggu dekat WhatsApp. Cuba buat tau. Okey, bagus. Dah ada yang dapat buat. Okey, cuba buat tau semua. Kalau tak guna pembaris yang bulat tu boleh ke? Okey, kalau tak guna pembaris yang bulat ni boleh. Macam mana? Okey. Kalau siapa-siapa tak ada pembaris bulat, okey, dia kata 90 darjah. 90 darjah ni adalah petak ni. Satu petak 90 darjah, satu garisan 180, satu bulatan penuh 360. Kalau tak ada pembaris tu, buat nota yang cikgu buat ni. Okey. Guna maklumat yang cikgu bagi tu. Kalau tak ada protractor, pakai ni. Ni yang pertama. Kalau dimension 90, pakai yang pertama. Kalau dimension 180, maksudnya dia dalam keadaan garis lurus. Kalau dimension 360, maksudnya satu bulatan. Cuba buat. Cikgu tunggu. Hanif, rasa-rasa boleh buat tak Hanif? Boleh cikgu. Okey, cuba buat Cikgu bagi masa 3 minit. Cikgu bagi masa 3 minit. Cuba buat dulu, jangan risau. Saya tak pastilah betul ke, saya tak pastilah betul ke salah ke, cikgu akan tunjuk juga. Jadi jangan risau. Okey, cuba buat Okey, bagus. Portia dah hantar, Haziq dah hantar, bagus. Cikgu, Ya. kalau 180 darjah tu satu garis lurus kan? Macam tadi. Yang tadi cikgu buat ni, dia garis lurus. Nampak ni, dia dalam keadaan garis lurus. Dia menegak lah kan?
Kalau tak, dia bukan dalam keadaan menegak, dia boleh jadi garis lurus. Sengit macam ni, sengit macam ni, sengit macam ni. Dia bergantung pada kita punya jarum. Boleh faham? Kalau 90 darjah lah yang bulat dia kan. Kalau 90 darjah, dia tak macam tadi. Dia macam ni. Jadi, nak selesaikan B dengan C ni, buat macam ni. Okey. Boleh. Okey, tak apa. Kalau ragu-ragu tak apa. Cikgu akan tunjukkan. Jangan risau. Okey, 1 minit lagi. Cikgu tunggu. Okey, bagus. Ada yang dah hantar dah. Good job. Cikgu bagus. Cikgu suka. Okey, jadi masa yang dah diberikan sudah pun tamat. Cikgu akan tunjukkan macam mana selesaikan soalan-soalan di hadapan. Kalau tak ada protractor, tak apa. Cikgu akan tunjukkan. Okey, jadi boleh ke cikgu mula tunjuk? Nak dengar suara sikit boleh ke? Hello, boleh ke? Boleh. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Ini adalah kita punya objek. Ini adalah kita punya objek. Tengok, ini adalah objek kita. Okey, sekarang ni kita punya yang pertama sekali. Kita tengok step daripada cikgu. Kita cari dia punya pusat. Ingat, pusat dia adalah pada titik O. Bila kamu nampak pusat dia pada titik O, maksudnya kamu dah cam dah. Kamu dah kena tahu dah pusat dia berada di sini. Ini pusat dia. Kamu cuba bayangkan jam kamu tak ada pusat. Jadi jarum kamu tu dia terlepas. Benda yang tak ada pusat. Kalau kita punya jam tak ada pusat bagi jarum tu, dia tak panggil jam. Dia panggil jam tak lengkap. Okey, jadi sebab itulah bila buat putaran, benda yang paling penting dekat sini cari pusat. Cari dia punya pusat. Yang kedua, bila kita dah ada pusat, kita buat dia punya jarum. Kita buat dia punya jarum. Mana jarum dia? Ambil satu bucu. Ambil satu bucu. Okey, jadi dekat sini untuk mudahkan kerja cikgu, bila cikgu nampak dekat sini, ya. Ada. Okey, jadi dekat sini cikgu ambil bucu ni. Cikgu ambil bucu ni. Kenapa? Sebab cikgu dapat, bila cikgu ambil bucu ni, cikgu dapat dia punya jarum dalam keadaan straight. Dalam keadaan straight. Okey. Jadi sekarang kita dah ada jarum. Jarum kita punya objek pergi kepada pusat. Yang kita nak buat sekarang, kita nak cari jarum daripada pusat pergi kepada imej. Tapi sebelum tu kita kena faham dia punya arah dulu. Dia punya arah. Arah dia adalah lawan arah jam. Lawan jam. Jadi masing-masing boleh tengok. Kalau cikgu ke bawah, cikgu buat ini ikut jam. Tapi kalau cikgu ke atas, kita bayangkan dalam jam kita, ini lawan jam. Okey. Habis dah. Jadi dekat sini kita ikut ke atas. Kita ikut ke atas. Keempat kita tengok dia punya sudut
sudut dia 90 darjah. Kalau 90 darjah dan dalam keadaan kamu tak ada protractor, 90 darjah bermaksud dia betul-betul dalam keadaan petak. Jadi bila jarum ni jarum ni, cikgu bawa dia pergi lawan arah jam 90 darjah, cikgu dapat dia dekat sini. Ni dalam keadaan 90 darjah. Jadi ini bucu yang cikgu merahkan ni adalah sama dengan ni. Jadi jawapan untuk soalan ni adalah A. Boleh faham ke semua? Jelas? Okey, jelas ke? Jelas. Jelas. Okey. Pening ke? Kalau pening ingat jam kita kan. Kalau jam kita kan ada bentuk bulatan. Okey, yang pertama jam kita macam yang cikgu bagi tahu ni semua jam. Okey, yang pertama jam kita ada pusat. Yang kedua ada jarum. Jadi jarum tu ikut arah jam macam ni. Lepas tu tengok pula sudut dia. Sudut dia berapa darjah? Sudut dia kalau dia tengok 90 darjah jatuh dekat sini. Kalau 180 darjah jatuh dekat sini. Okey. Kalau kurang jelas cikgu akan tunjukkan. Cikgu akan buat jam. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan tunjukkan jam. Ni jam tau dekat depan. Okey, tengok. Nampak ke jam dekat depan ni? Nampak ke semua? Nampak ke? Nak dengar suara sikit, nampak ke? Nampak. Okey. Baik. Cikgu letakkan nombor. Cikgu letakkan nombor. Ni nombor 12. Ni nombor 1. Ni nombor 2. Ni nombor 3. Ni nombor 4. Ni nombor 5. Ni nombor 6. Jelas, cikgu. Kejap cikgu. Cikgu putar ni. Cikgu punya keyboard. Okey, masing-masing boleh tengok Kok ada yang tak faham? Ni nombor Okey. Ini adalah kita punya jam. Ni nombor 12. 1, 2, 3, 4, 5. Apa sampai sini? Sekejap Cikgu pakai tab cikgu. Tab cikgu dah lama dia jadi macam ni lah. Okey. Jadi ni nombor 5 cikgu. Ni nombor 6 cikgu. Ni nombor 7 cikgu. Ni nombor 8. Ni nombor 9. Ni nombor 10. Ini nombor 11. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Sekarang ni cikgu ada 1 titik pada 12. Cikgu ada 1 titik pada 12. Okey, yang pertama-tama sekali. Titik pada 12. Bila kita nak buat putaran. Masing-masing boleh tengok. Bila kita nak buat putaran. Kita yang paling penting kita kena ada pusat dia. Mana pusat dia? Ni pusat dia yang tengah-tengah ni cikgu buat yang warna hijau. Ini adalah pusat putaran. Yang warna hijau tu adalah dikira sebagai pusat putaran. Cikgu buat ini yang warna hijau ni dikira sebagai pusat putaran. Kemudian nombor 2. Nombor 2. Kita kena ada jarum. Jarum dia apa? Jarum objek mesti pergi kepada pusat. Ini jarum pertama. Lepas tu dia ada jarum kedua. Image nak kena pergi kepada pusat. Itu penting pusat tu. Jadi sekarang daripada soalan kita tadi, kita ada dah. Ini kita punya, ini adalah kita punya objek. Cikgu buat. Ini adalah A kita. Okey, ini adalah A kita. Sekarang ni cikgu teruskan. Cikgu buat dulu dia punya jarum. Cikgu buat 1 garis lurus. Daripada A
pergi kepada pusat. Kalau tak nampak, cikgu pekatkan daripada A pergi kepada pusat. Okey. Jadi sekarang daripada A nak pergi kepada pusat, kita tengok dekat depan. Yang ketiga, kita kena ada arah. Arah dekat sini cikgu pakai satu, ikut jam. Jadi macam mana nak tahu dia ikut jam ataupun tak? Tengok ni. Yang warna merah bergerak-gerak ni. Yang warna merah bergerak-gerak ni adalah dia punya arah bila dia ikut jam. Dia punya arah bila dia ikut jam. Okey. Dan nombor 4. Sudut. Kalau cikgu cakap sudut cikgu 90 darjah, maksudnya daripada A turun pergi kepada 3. Ini akan jadi dia punya 90 darjah. Jadi mana imej cikgu bila dia 90 darjah? Imej cikgu adalah pada nombor 3. Kalau cikgu cakap putaran cikgu 180 darjah, maksudnya cikgu punya jarum yang kedua ni. Mana jarum yang kedua ni? Tadi cikgu buat dia 90 darjah. Sekarang cikgu buat dia 180 darjah. Okey, ini adalah sudut 180 darjah. Jadi bila dia 180 darjah, bermakna dia jatuh pada nombor 6. Sebab apa? Sebab kalau dia 180 darjah, dia pusing ikut arah jam, dia jatuh pada nombor 6. Okey. Habis. Kalau cikgu cakap dia 270 darjah, kamu kena ambil protractor. 270 darjah, dia jatuh pada nombor 9. Okey. Jadi dekat sini dia jatuh pada nombor 9. Okey, cikgu nak soal kamu semua. 360 darjah, dia jatuh dekat nombor berapa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Kalau 360 darjah sudut ni dia jatuh dekat nombor berapa? 12. Ya, dia jatuh balik dekat nombor 12. Sebab apa? Sebab bila dia lengkap satu pusingan, dia jatuh balik tempat asal dia. Tu kalau 360 darjah. Ada faham ke semua? Boleh faham ke penjelasan yang cikgu tunjuk ni? Boleh. Okey, cikgu ambil video sekejap. Cikgu nak lepas ni kita buat satu soalan. Kita akan buat satu soalan. Okey, sekejap cikgu buat video. Kita akan buat satu soalan. Cikgu nak kamu rujuk ni. Okey. Jadi, cikgu harap jelas. Cikgu akan send ni dekat dalam grup. Cikgu akan send ni dekat dalam grup. Cikgu send. Okey. Jadi, sekarang kita akan pergi kepada soalan ni. Nombor 3. Berdasarkan penjelasan cikgu dekat soalan tadi, cikgu nak masing-masing huraikan putaran dia. Jadi, cikgu akan tunjuk dulu. Cikgu akan tunjuk dulu. Okey. Okey, kejap Ya, semua.
rujuk contoh ni untuk buat soalan seterusnya. Okey. Okey, boleh ke cikgu teruskan semua? Nak dengar suara sikit boleh ke? Boleh ke semua? Ada orang tak ni? Zarif, boleh ke Zarif? Cikgu nak teruskan Zarif. Hello, ada orang tak? Ada cikgu. Okey. Okey, jadi cikgu nak teruskan. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Kita nak huraikan. Ya, kita nak huraikan kita punya putaran. Kita nak huraikan kita punya putaran. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Ini adalah objek. Ini adalah dia punya objek. Dan ini adalah dia punya image. Ini adalah dia punya image. Okey, sekarang bila kita nak huraikan dia punya putaran, kena ada 3 benda. Yang pertama, pusat. Jadi pusat dia dah ada, dia dah bagi titik ni. Pusat kalau dalam graf mesti dibaca dalam keadaan koordinat. Jadi pusat putaran dia, X dia jatuh dekat 6, Y dia jatuh dekat 5. Jadi pusat putaran untuk soalan ni adalah 6,5. Sampai pusat situ boleh faham ke semua? Hello. Boleh faham ke sampai pusat tu? Boleh. Okey. Baik. Yang kedua, jarum. Jarum yang kamu nak kena faham daripada objek pergi kepada pusat. Kenapa? Sebab daripada jarum ni kita akan dapat dia punya huraian. Okey. Jadi daripada objek nak pergi kepada pusat, masing-masing boleh tengok dekat depan. Ini objek kita nak pergi kepada pusat. Okey, tariklah satu. Kalau kamu tarik ni, kamu kena tarik macam ni. Kalau kamu tarik bahagian bucu ni, kamu kena tarik macam tu. Jadi sekarang untuk kita mudah. Mudah nak buat. Cari yang dalam keadaan dia tegak. Jangan serong-serong. Jadi mana yang tegak dekat sini, cikgu ada ini. Ini adalah jarum daripada objek pergi kepada pusat. Ini adalah dia punya jarum. Boleh faham ke semua sampai sini? Okey. Jadi nombor 2. Bila kita dah dapat dia punya jarum, kita tengok dia punya arah. Arah tu sama ada dua perkara dia. Lawan jam ataupun ikut jam. Rasa-rasa soalan ni ikut jam ataupun lawan jam. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Ikut jam ke lawan jam? Ikut jam ke lawan jam? Lawan jam. Ya, dia dalam keadaan lawan jam. Kenapa? Sebab kalau dia ikut jam, dia ke bawah. Dia ke bawah. Kalau dia lawan jam, dia ke atas. Okey. Sekarang, lepas kita dah tengok tu, kita pergi kepada sudut. Sudut dia dekat sini, kita tengok. Bucu ni kita mula dekat sini mesti habis dekat tempat yang sama. Jadi, cikgu ada dah dia punya jarum untuk daripada pusat pergi kepada objek. Okey. Jadi, inilah dia punya jarum daripada pusat pergi kepada objek. Lepas kita dah ada kita punya jarum, kita tengok dia punya jarum daripada orang kata apa, daripada image pergi kepada pusat, baru kita tengok dia punya sudut. Kalau dia dalam keadaan bentuk petak macam ni, berapa darjah semua? 90 darjah.
Ya, dia dalam keadaan 90 darjah. Jadi macam mana kita nak huraikan? Cara nak huraikan, buat ayat sendiri. Ini point markah dia. Ni point markah dia, pusat dia. Ni point markah dia, lawan jam. Ini point markah dia. Ini satu markah. Ni satu markah. Ni satu markah. Kena ada tiga-tiga. Jadi huraikan. Bila dia suruh huraikan, cikgu buat je ayat cikgu. Pusat putaran adalah pada, kita buat ayat, kita buat ayat. Pusat putaran jatuh pada titik 65. 65. Lepas tu kita buat apa? Lawan arah jam, buat je koma, bersudut 90 darjah. Okey, inilah maksudnya. Boleh faham ke, jelas ke semua yang cikgu tunjuk dekat depan ni? Nampak? Boleh. Okey. Okey. Jadi sekarang berdasarkan yang cikgu dah terang tadi, kita cuba jawab soalan B. Cikgu nak masing-masing cuba jawab soalan B. Okey, cikgu zoom out. Cikgu nak bagi kamu nampak. Okey, cuba jawab soalan B. Rujuk contoh yang cikgu dah bagi dekat atas tu. Okey, cuba buat. Huraikan macam yang cikgu hurai tu. Ada soalan, tanya je cikgu terus. Ini adalah dia punya objek. Ini adalah dia punya image. Okey, cuba buat. Buat satu-satu. Hafif, rasa jelas ke Hafif? Jelas cikgu. Oh, okey, bagus. Okey, bagus. Boleh buat. Tak conteng pun. Bagus. Pandai. Kena ada 3 maklumat tu tahu. Habis suara cikgu. Apa? Pintu mana? Best sekali. Badan. I was doing homework. Buat kerja.
Nak ikut. Okey, cikgu bagi masa lagi 2 minit Belum makan. Dah masak. Perebutan kan bikin tak? Bikin tak? Mak. Air telur goreng sikit. Ini boleh 30 habis. Ha? Dia minta telur. Boleh goreng. Tak. Tambah satu. Takkan satu ke? Berapa? Tisu lah, tisu. Tisu yang dapat tu, yang kat situ. Okey, 1 minit lagi. Lapan dan 12. Kita nak tengok penyu menang, harimau menang. Paling Dia setakat kat Indonesia, Piala Malaysia, orang pun dapat. Ya, I tengok stay Becky dia musim ni. Musim depan tak dia. Dia kontrak dia musim ni. Becky. Musim pun dah nak habis. Say bye-bye. Kita share. Kita budak-budak lain share. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, sejujurnya okey ada 4 orang 5 orang jawab. Okey, jadi sejujurnya memang susah nak buat kalau kamu tak print lagi. Siapa-siapa tak print lagi memang susah nak buat. Memang macam tu. Okey, jadi masing-masing tengok cikgu terangkan dekat depan. Yang pertama, mana markah dia? Markah yang pertama adalah pada pusat putaran. Pada pusat putaran. Jadi pusat putaran mesti dalam bentuk koordinat. Nanti jawab macam tu tau. Okey, koordinat X, Y. Jadi ini pusat putaran kita yang tengah-tengah tu. Okey, X kita jatuh dekat 6. X kita jatuh dekat 6. Y kita jatuh dekat 4. Jadi 6, 4. Jadi ini adalah pusat putaran kita. Ini satu markah dah tau. Okey, habis dekat situ cikgu padam. Okey, yang kedua, nak buat yang seterusnya sambungkan dulu jarum. Buat jarum daripada objek pergi kepada dia punya pusat. Mana objek dia? Ini adalah objek kita Kin tau. Okey, ambil bucu yang kamu rasa memudahkan kerja kamu. Dia ada banyak bucu. Ni bucu dia, ni bucu dia, ni bucu dia, bucu dia. Jadi ambil bucu yang mudahkan kerja kamu. Jadi cikgu ambil ini bucu yang paling mudah. Sebab apa? Sebab kalau cikgu ambil ni, cikgu dapat jarum dalam keadaan lurus. Dalam keadaan lurus. Ya, ada soalan nak tanya? Cari yang paling dekat dengan titik tengah tu ke? Dia cari, okey, cara nak cari bucu yang paling sesuai. Yang pertama, cikgu bagi tips. Paling dekat dengan pusat. Paling dekat dengan pusat. Okey, ni yang paling penting. Yang paling penting adalah mesti dalam keadaan lurus. Jarum kita mesti lurus. Jarum kita tak boleh dalam boleh, jarum boleh je.
nak tegak ke, baring ke. Jadi jarum yang lurus ni maksud cikgu adalah di dalam keadaan betul-betul tegak ataupun dalam keadaan betul-betul sengit. Jelas ke Wafiuddin? Nampak? Boleh faham? Jelas. Okey, apa? Jelas. Okey. Lepas Faham. dari bagus. Okey, lepas daripada situ dekat sini baru kita tentukan dia punya arah. Arah dekat sini cikgu boleh buat lawan ikut jam. Ikut jam. Okey, kita ikut jam. Okey, bila kita ikut jam, kita akan nampak pertembungan kita bucu yang sama pada di sini. Okey. Jadi kita dah ada bucu yang sama. Maksudnya kita dah ada arah koordinat pusat dah satu markah. Arah satu markah. Markah ketiga apa? Markah ketiga adalah dia punya darjah ataupun dia punya sudut. Kalau kamu nampak bentuk garis lurus, rasa-rasa berapa sudut dia semua? Rasa-rasa berapa sudut kalau dia? Ya. Dia dalam keadaan 180 darjah. Jadi buatlah ayat kamu pusat putaran terus bagi tahu 6,4, lepas tu arah buat dalam bentuk ayat, arah ikut jam pada sudut 180 darjah. Ini cara kita nak selesaikan. Jelas ke? Boleh faham ke yang cikgu ajar putaran ni? Boleh faham ke? Okey ke semua? Okey. Okey. Jadi yang ni kalau kamu faham. Okey. Yang ni kalau kamu faham dah bab ni. Habis dah bab putaran. Okey. Jadi kita cuba buat soalan yang seterusnya. Tadi kita dah buat yang tu. Cikgu nak masing-masing pergi kepada, kamu tak print kan? Tak boleh pula nak buat B dengan C ni. Okey, tak apalah, kita pergi kepada soalan yang terakhir. Buka muka surat 6. Lepas ni cikgu bagi kamu homework. Okey, jadi kita pergi kepada muka surat 6. Ke kamu nak kena ni lagi? Okey, tak apa. Cikgu bagi sebab ramai yang tak print. Okey, jadi masing-masing huraikan putaran dekat C. Cikgu tunggu. Okey, huraikan putaran dekat C. Okey, nah buat macam tadi cikgu ajar. Ini adalah K kita. Ini objek, ini adalah image kita. Wafiuddin ada apa-apa nak tanya? Faham. Okey. Portia jelas ke Portia? Jelas cikgu. Okey. Alisara boleh nampak dah? Boleh. Okey, cuba huraikan putaran ni. Cikgu bagi tahu apa yang kamu nak kena ada. Yang pertama, pusat. Okey, untuk pusat, bila dia tak ada koordinat, tak apa, tak payah bagi tahu. Okey, yang kedua, yang kamu nak kena buat ini, yang nombor 1, cikgu kecilkan skop, cikgu nak arah satu markah. Yang kedua, cikgu nak sudut satu markah. Jadi soalan ni ada 2 markah sahaja. Cuba selesaikan, bagi tahu cikgu arah dia ikut arah jam atau lawan arah jam. Yang kedua, sudut dia, berapa sudut dia?
Okey, bagus. Ramai dapat jawab. Cikgu. Ya, Tulis arah dengan sudut je lah cikgu kan. ya betul. Okey, pandai. Okey, cikgu bagi 2 minit lagi. Kita dah nak habis masa kita dah nak habis dah. Okey, 1 minit lagi. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi cikgu akan selesaikan. Okey, mula-mula kita buat jarum. Jarum ini pusat kita. Ini adalah pusat kita. Okey, jarum apa? Daripada objek pergi kepada pusat. Okey, kita dah nampak. Ini adalah jarum kita yang pertama. Jarum kita yang kedua. Kita tengok pula daripada pusat pergi kepada image. Ini adalah jarum kita yang kedua. Jadi daripada sini kita nampak pergerakan dia adalah ke sini. Jadi arah dia adalah ikut jam. Ya, dia pusing ikut jam. Okey, kemudian sudut dia berapa markah? Sudut dia berapa? Sudut dia bila dia dalam keadaan betul-betul petak, sudut dia adalah 90 darjah. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Okey ke? Lah tu. Okey, habis. Okey, jadi cikgu ada lagi 8 minit tau. Cikgu nak kamu cuba buat homework ni. Okey, tapi sebelum tu cikgu akan terangkan. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Okey, yang ni kena print tau. Ni kena print sebenarnya. Tapi tak apa. Cikgu akan tunjukkan macam mana nak selesaikan. Okey, kita tengok soalan-soalan. Cikgu akan terangkan VW dengan X. Ada 3 soalan yang cikgu tunjuk. Okey. Jadi yang pertama sekali kita selesaikan V dia. Cikgu buat ni, cikgu bagi besar sikit, cikgu nak bagi kamu nampak. Okey. Kita buat V dia. Okey. V dia 41. V dia adalah 41. Ini adalah objek. Ini adalah pusat. Ini adalah arah dan sudut.
Jadi sekarang ni kita nak cari apa? Sekarang ni kita nak cari dia punya image. Kita nak cari koordinat untuk image. Okey, yang pertama V nak pergi kepada V image. Tengok dekat depan. Cikgu tunjuk V dia 4, 1. Jadi pada sini X dia adalah 4. Kemudian Y dia adalah 1. Jadi ini dia jatuh pada V dia. Okey, habis dekat V pusat. Pusat dia dekat mana? Negatif 1, negatif 1. Okey, ini negatif 1. Okey, ini negatif 1. Ini pun negatif 1. Okey, tengok kat bawah. Okey, ini pertembungan ni adalah dia punya pusat untuk V. Dia punya pusat untuk V. Okey, kemudian nak buat apa ni? Okey, masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey, cikgu ambil satu garisan V, cikgu hubungkan kepada dia punya pusat. Seterusnya kita tengok dia kata lawan arah jam. Jadi kita pergi ke atas. Kita lawan arah jam. Okey, putaran dia 90 darjah. Kena ada protractor. Ambil yang tengah ni letak dekat pusat. Okey, cikgu dah letak dah dekat pusat. Kemudian garisan ni kamu set bagi sama selari dengan protractor tu. Okey, kita selarikan dia macam ni. Okey, sekarang kena ada protractor tau, senang nanti masa periksa. 90 darjah tu dekat mana? Okey, 90 darjah jatuh dekat sini. Ni kan 90 darjah. Okey, kemudian ambil satu garisan, garis terus. Garis terus. Habis dekat situ. Okey, jadi kita dah dapat dah. Kita punya sudut dalam keadaan 90 darjah. Kita dah dapat dia dalam keadaan 90 darjah. Sekarang dekat mana tu yang kita nak kena cari? Dekat mana? Okey, jadi masing-masing dekat sinilah kamu nak kena tengok macam mana cikgu selesaikan. Okey, yang pertama cari posisi tegak. Ikut translasi. Ikut cara cikgu buat translasi. Cumanya, tak apalah. Tak apa, cikgu tahu kamu pening. Okey, jadi dekat sini, yang tegak ni, kamu kira berapa kotak. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak. Jadi yang straight ni kita kira 5 kotak. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak. Ni jatuh dekat sini, ni jatuh dekat sini. Jadi V dia untuk image ada pada di sini. Koordinat dia apa? Dekat sini baru kita kira dia punya koordinat. X dia adalah negatif 3. Ni negatif 3. Y dia adalah 4. Jadi koordinat untuk V adalah negatif 3,4. Jelas ke semua? Boleh faham ke soalan cikgu tunjuk ni? Jelas. Okey. Okey. Bagus. Okey, ni V last soalan. Masing-masing boleh tengok, jangan live lagi. Last soalan. Tengok, fahamkan W. W objek dia negatif 52. Negatif 5 dekat belah bawah ni. Cikgu buat Negatif 5 dekat belah bawah ni. 2 dekat sini. Jadi bermakna kita punya W jatuh dekat sini. Ini adalah kita punya objek. Kemudian ini pusat dia. Mana 1 dengan negatif 2? Ini adalah 1. Ini adalah 1. Ini adalah negatif 2. Ini adalah dia punya pusat. Okey. Jadi step dia. Buat satu garisan. Pergi kepada pusat. Lepas dah buat garisan, tengok arah dulu.
arah dia ikut arah jam. Bermakna dia pusing ikut arah jam. Ini ikut arah jam. Okey, sudut dia 90 darjah. Ambil protractor, pergi kepada dia punya pusat. Jatuh betul-betul tempat tengah tu mesti jatuh dekat pusat. Kemudian pusingkan sampai dekat dia punya jarum. Bila dia kata 90 darjah, cari 90. Dekat sini buat satu garis lurus daripada kita punya tempat tadi. Buat satu garis lurus. Okey. Habis dekat situ kita kira kotak macam cikgu kira tadi. Daripada pusat ada 3 ke bawah. Macam mana tu? Tengok ni, tengok ni, tengok ni. 1, 2, 3. Maksudnya dekat atas 1, 2, 3. Tempat dia punya pertembungan adalah di sini. Dia jatuh dekat sini, dia jatuh dekat sini. Okey, jadi W untuk image adalah ni. X dia negatif 2. W image. X dia negatif 2. Y dia berapa? Y dia adalah 3. Jadi itulah cara menyelesaikan soalan ni. Rujuk balik rakaman kelas. Sebab apa? Sebab ada banyak lagi soalan serupa. Siapa yang betul-betul faham soalan ni, maksudnya habis dah. Tamat dah. Dia boleh graduate dah tentang putaran. Okey, jadi sampai situ sahaja kelas kita untuk petang ni. Ada soalan nak tanya cikgu? Zarif boleh faham ke semua Zarif? Okey. Okey, jadi cikgu harap jelas. Cikgu akan hantar rakaman. Kalau kamu tak faham apa-apa, cikgu memang open. Siapa nak tanya cikgu, boleh sahaja terus tanya. Okey, jadi sampai situ sahaja kelas kita untuk hari ini. Selamat malam, selamat berehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Okey.